kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setia untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah penerangan bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Dr. Solihah Yaakob, pensyarah bidang falsafah Nahwu Arab, Jabatan Bahasa Arab dan Kesusasteraan, Ahas Kuliah Ulum Al-Wahyu dan Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang berusaha Profesor Mahdia Dr. Muhammad Azman Yahya, Pengarah Pusat Kurikulum Universiti Teknologi MARA selaku moderator program ini. Para jurulatih, seterusnya para mahasiswa dan mahasiswi Universiti Teknologi MARA seluruh Malaysia yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program Wacana Semarak Patriotisme Tanah Ini, Tanah Airku. Singgah pendeta di Tanjung Keramat, cerita ditulis, pena diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya menjemput saudara Muhammad Nazrul Lufti Khairul Anwar daripada Kurikulum Kesejahteraan Negara bagi mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, sesungguhnya kami berkumpul pada malam ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan. Lebih-lebih lagi, nikmat yang menimpa ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan ruh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dalam berjasa kepada diri sendiri, masyarakat dan universiti tercinta ini. Justru berkati dan rahmatilah program Wacana Semarak Patriotisme
Berkatilah usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang benar, dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya dengan baik pada hari yang kelak. Ya Zal Jalali wal Ikram, satukanlah hati-hati ini, eratkanlah tali silaturahim antara kami, padukanlah tenaga dan usaha kami, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat, dan segala kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing, dan mampu mengangkat martabat diri, agama, bangsa dan negara. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم اجعل خير أعمارنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم القاك فيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Nazrul Lufti Khairul Anwar atas bacaan doa sebentar tadi. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan inayahnya juga telah mengizinkan kita bersama-sama di program Wacana Semarak Patriotisme pada hari ini. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, program Wacana Semarak Patriotisme Anjuran Pusat Co-Curriculum UiTM Shah Alam dengan kerjasama Unit Co-Curriculum UiTM seluruh Malaysia dan Majlis Perwakilan Komando Kesatria sesi 2022-2023 yang diadakan pada malam ini bertajuk Tanah Ini, Tanah Airku. Program ini telah kembali lagi sempena Minggu LDK Patriotisme Co-Curriculum yang berlangsung serentak di UiTM seluruh Malaysia. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azman Yahya, Pengarah Pusat Co-Curriculum UiTM selaku moderator kita pada hari ini untuk meneruskan program. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Komander Nadira dan Komander Muhammad Nazrul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku, salam Malaysia Madani. Para hadirin yang saya hormati sekalian, wacana kita pada hari ini seperti mana yang diberitahu adalah bertemakan Tanah Ini, Tanah Airku. Sebelum kita memulakan wacana ini, marilah sama-sama kita follow dan like Facebook serta Instagram Pusat Co-Curriculum bagi mendapatkan informasi-informasi terkini. Berkenaan dengan sesi Minggu Patriotisme ataupun wacana patriotisme ini, tujuan objektifnya adalah untuk memupuk semangat jati diri hebat di kalangan pelajar dan warga UiTM. Untuk makluman semua para hadirin sekalian, wacana patriotisme ini kita jalankan setiap semester, di mana semester-semester yang lepas kita menjemput panel-panel kita terdiri daripada Tan Sri Datuk Seri Ibrahim Abu Shah selaku mantan pengerusi Lembaga Pengarah UiTM, Profesor Dr. Kamaluddin Muhammad Said selaku timbalan Presiden Majlis Profesor Negara, dan juga kita menjemput Profesor Datuk Dr. Sam Rahayu Abdul Aziz selaku penyandang kursi Raja-Raja Melayu. Dan pada malam ini, pada kali ini kita mendapat seorang figura yang hebat juga, ya, yang diberi nama Profesor Dr. Solihah Yaakob.
Beliau merupakan profesor di dalam bidang falsafah Nahwu Arab di Jabatan Bahasa Arab dan Kesastraan Kuliah Ulum Al-Wahyu dan Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa, dan kepakaran beliau adalah falsafah Nahwu Arab dan pemikiran linguistik. Saya amat yakin dan percaya Prof. Solehah tidak asing lagi di kalangan kita, di mana beliau banyak memberi ceramah-ceramah sama ada secara live ataupun secara face to face atau online, dan juga saya yakin beliau bukanlah asing lagi. So untuk malam ni kita sama-samalah kita mendengar dan mencungkil ilmu-ilmu yang ada pada Prof bagi kita menggunakannya bagi meningkatkan jati diri kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, kalau kita tengok tema pada malam ini adalah tanah ini tanah airku. Jadi di dalam tanah air ni ada dua perkataan, tanah dan air. Tanah is tanah, air, dan juga bila dikombinkan akan jadi tanah air, iaitu kalau ikutkan dia punya definisi adalah tempat kelahiran ataupun negara di bawah satu pemerintahan. Dan patriotisme ni boleh dikaitkan dengan kecintaan pada tanah air. Untuk kita zahirkan, kita boleh zahirkan patriotisme ini melalui dengan usaha kita untuk membangunkan tanah air. Kita rela berkorban melindungi wilayahnya, dan juga kita berasa bangga mempunyai tanah air. Jadi sebelum kita dapat mencintai tanah air, perkara yang lebih penting yang perlu kita ada adalah cintai diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita nak mencintai diri kita, kita kena ada jati diri. Dan bagaimana kita nak dapatkan jati diri itu, kita kena tahu di mana asal kita, asal-usul kita, budaya kita, bahasa kita. Jadi saya rasa inilah topik yang paling diminati oleh Prof. Jadi Prof, kita boleh mulakan dengan mungkin sedikit perkongsian Prof. Bolehkah Prof kongsikan pengetahuan Prof berhubung ke tamadunan yang telah wujud di kawasan Asia Tenggara ni, Prof. Silakan, Prof. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis Dr. Azman, kepada unit core curriculum ataupun Jabatan Core Curriculum UiTM Shah Alam, dan seluruh kampus UiTM di seluruh negara. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian kerana menjemput saya pada malam ini. InsyaAllah kita cuba kupaskan tajuk kita ini seberapa mampu yang boleh, insyaAllah. Cuma saya menunggu kepada PowerPoint Dr. Azman. Berbalik pada soalan tadi, PowerPoint tadi. Terus minta PowerPoint. Boleh ke? Bentar, Prof. Okey. Okey. Minta besarkan Okey. Rasa ni dah besar, Prof. Dah besar Okey, nanti minta dia punya turutan 1 2 3. Saya minta muka surat 1 Next. Okey, sebelum saya menjawab kepada soalan Dr. Azman itu, saya rasa perlulah kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan tamadun Melayu itu. Tamadun Melayu yang dimaksudkan ini sudah tentu ia melibatkan angka BC dan AD. Apa dimaksudkan dengan angka BC dan AD? Perkataan BC itu ialah before Christ. Before Christ, sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Perkataan AD pula after delivered ataupun anno domini. Itu daripada perkataan Latin itu, maksud
selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Namun begitu, di manakah tamadun Melayu? Ya, adakah sesudah lahirnya Nabi Isa ataupun sebelum lahirnya Nabi Isa ataupun hanya bermula sesudah wafatnya Rasulullah SAW? Ada 3 keadaan ya kita perlu ingat. Pertama, di alam BC, kedua di alam AD sesudah lahir Isa alaihissalam, dan ketiga sesudah wafat Rasulullah SAW. Apa yang menarik pada kita, sejarah tanah air kita pada hari ini yang ditulis dalam buku sejarah kita, dalam silibus sekolah-sekolah, adalah selepas wafat Rasulullah SAW, iaitu selepas tahun 632 Masihi. Ada yang mengatakan Rasulullah wafat 631, ada yang mengatakan 632. Okey, sebenarnya itu sahaja sejarah kita. Apabila menceritakan tentang para miswara, ya, budak-budak sekolah di negara kita akan berfikir para miswara lah sesudah Nabi Adam alaihissalam. Betul kan? Dan begitulah para miswara lah sejarah paling terawal. Kalau begitulah keadaannya, buku sejarah kita perlu diubah, direview semula, dilihat semula. Ya, sebenarnya 1400 itu adalah sudah terlalu baru. Rasulullah wafat 632. Cerita kita tentang sejarah kita ialah 1400 wujudnya para miswara. Habis di mana yang sebelum itu? Kita tak tahu. Habis bagaimana student-student, pelajar-pelajar yang jawapannya apa? Mereka kata tak cukup data. Sebenarnya data ada, tapi kita tak fokus. Di sini saya ingin membaca sedikit ya, apa yang dimaksudkan dengan bagaimana penjajahan minda bermula. Saya baca dengan izin in English ya, kemudian saya baca dalam translation in Malay. It sticks to not by arguments or historical analysis, but by spraying changes of racism, imperialisms, and Eurocentrisms from a moral high ground. Maksudnya, ia bertujuan untuk meyakinkan bukan dengan hujah atau analisis sejarah, tetapi dengan menyemburkan perubahan imperialisme, imperialisme perkauman dan Eurocentrisms, Eurocentrisms dari landasan moral yang tinggi. Next. Next slide, please. Next slide. Next slide. Maybe Okay. takes time. Takes time, the slide. Okay. Daripada sini kita faham bahawasanya, okay. Yang kedua, distortion of views of eminent scholars interpreting intellectual and political history in a highly tendacious way, twisting the truth, mengubah secara halus pandangan ulama terkemuka, mentafsir sejarah intelektual dan politik dengan cara yang sangat tendensius, iaitu memutarbelikkan kebenaran. Next. Okey. Daripada takrifan penjajahan minda itu jelas kepada kita, ianya memang kena sebiji-sebiji kepada kita. Ya. Mengubah pandangan terhadap interpretasi yang telah diberikan oleh tok nenek moyang kita, leluhur kita, tentang siapakah kita. Apakah yang telah mengubah itu? Penjajahan minda. Penjajahan dari sudut peperangan, guna senapang, pedang dan sebagainya itu dah wujud lama. Tetapi penjajahan yang minda ini, apabila mereka berfikir, letihlah, habis tenagalah, ya, kita mengubah kepada kita menakluki sebuah negara itu dengan menggunakan keuangan kita, justru kita pancarkan pemikiran kita dengan apa? Memperolehi pemikiran mereka ataupun mengubah cara mereka berfikir terhadap leluhur mereka.
Itu penjajahan minda secara halus. Dan benda itu masih lagi ada sehingga sekarang. Okey, peta yang saya ingin bentangkan di sini ialah tentang inilah tamadun awal dunia. Ya, inilah tamadun awal dunia di mana manusia itu mesti bermula daripada Mesopotamia. Kita tahu dalam Islam, Quran menyebut bahawa Nabi Adam AS turun di tanah Arab itu, ya. Dia daripada Sri Lanka dia pergi ke tanah Arab dan beranak pinak di situ, di Mekah itu. Dan daripada Mesopotamia ini bertebaran ke Asia Tengah, ke Asia Barat, ke Afrika dan seterusnya ke Eropah dan sebagainya. Sampailah kita ke Asia Timur ini, ke bahagian Asia Tenggara ini. Semuanya asasnya di situ. Kerana kita adalah manusia, ya. Manusia yang betul, yang komplit. Okey. Back kepada alam di Asia Tenggara. Sebenarnya peta ini kita tidak dapat daripada kerajaan British. Peta ini kita dapat daripada Eropah Timur. Kita dapat daripada Eropah Timur, di mana kita tengok di sini, Southeast Asia sudah ada civilization di sini dia buat. Dia kata 1500 BCE, before Christ era. Jadi maksudnya di sini, adakah di sini saja, adakah di kawasan Vietnam ataupun disebut sebagai Champa dan Funan itu? Sebenarnya dia buat itu, tanda biru itu melambangkan kontak yang banyak, atau maksudnya di sini ada pelabuhan besar. Bila ada pelabuhan besar, bermaksud ada di sana ada pergerakan. Tetapi kita jangan lupa untuk menerjah, untuk melangkah ke alam di sebelah sana, Southeast Asia yang dia buat dekat Funan itu ataupun Champa itu, sekarang itu Vietnam, dia mesti melalui kita. Maksudnya sebahagian daripada kawasan biru itu sepatutnya kita juga. Sepatutnya kita juga. Sebab kita merupakan gatekeeper. Ini BCE ini adalah before Christ. Ya. Jadi kalau daripada sini, di mana mereka lalu untuk sampai tembus ke Teluk Siam itu, mereka akan lalu di Sungai Batu. Tetapi data daripada Western akan tulis di Takwapa, di Chaya, ataupun di Kra. Mereka akan lalu di situ. Tetapi hasil perbincangan saya dengan Prof. Mokhtar, kawasan itu ada sungai boleh lalu, tetapi kawasannya berbukit. Sungainya tidak besar. Adapun Sungai Batu itu, dia ada 2 sungai untuk ke Teluk Siam tu. Dan sungainya besar. 5 kali lebih besar daripada sekarang. Kita membuat kesimpulan, di sinilah kipernya untuk ke Teluk Siam, ke alam yang satu lagi. Okay. Next slide please. Okay. Di sini ya, ini adalah peta daripada East Hemisphere yang bertarikh 475 AD. Peta yang 475 AD ini kalau ditengok di kawasan Tanah Melayu, Sumatera Utara itu dan Borneo serta Philippines dan Sulawesi serta di bahagian Funan dan selatan Thailand itu adalah Melayu. Bumi Melayu. Itu adalah kita. Itu adalah kita. Bumi kita itu. Okay, next slide please. Ini 475. 475 bermaksud sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah lahir 571. Peta yang tadi mengatakan itu adalah semua tu alam Melayu adalah 475. Ini siapa yang buat? East Hemisphere. Bukannya saya yang lukis. Sekarang kita dapat peta yang sama tapi bertarikh 800 AD. Sekarang dah dia tukar dah. Kita pun tak tahu siapa yang tukar identiti kita ya. Dia kata Semenanjung Malaysia itu dia tak tulis dah Melayu. Dia tulis Sriwijaya. Dia tak tulis dah Melayu, dia tulis Sriwijaya. Dah hilang dah pekat, tapi Filipin dia masih lagi tulis Malaysia. Data-data yang begini boleh mengubah persepsi masyarakat dan masyarakat ataupun generasi-generasi baru kita ini. Jadi bagaimana kita ingin mempertahankan peta-peta ini
asalnya adalah kita sebab kita adalah orang yang wujud di tempat itu. Dan kita tahu kita adalah leluhur Melayu. Ya. Ada orang yang mengubah data kita ini. Dan kita tidak terlibat dengan mereka dalam pengubahan data terhadap diri kita. Malanglah kita kan. Malang hidup kita tau. Nasib kita malang sebab kita dicanang. Masa depan kita, tanah air kita dicanang oleh orang lain. Dalam peta pun dia orang boleh ubah sehingga kita tak tahu. Ini peta yang terbaru ini. Yang Sriwijaya ni dia ubah 2008. Yang tadi dalam dia ubah. Ya, okay. Next slide please. Okay. Tadi soalan daripada Dr. Azman, dia kata apa tamadun kan, Melayu, BC dan ED. Sekarang kita pergi kepada alam BC ya. Alam BC kalau kita tengok ini daripada catatan Sungai Batu ya. Sekiranya 788 itu turia yang telah dijumpai oleh Prof Mokhtar itu bermaksud kita sekarang dah tahun 2023. Jadi 2023 kita campurlah dengan 788 itu. Ada lebih kurang 3,000. Maksudnya di sini kalau civilization Greek itu dia bermula 3,000, dia buat kat sini kata 3,000, maksudnya kita sebelum Rom sesudah itu, tapi kita di antara ini. Tetapi kenapa dalam catatan dunia tidak ditulis bahawasanya Kedah Tua ini merupakan tamadun awal dunia? Tidak ditulis. Ada beberapa sebab. Pertama, sebab kita dijajah. Yang kedua, disebabkan kita apabila kita dijajah, kita lemah. Lemah dari sudut pentadbiran. Lemah dari sudut memberi pendapat. Lemah dari sudut mengatakan ini aku punya. Letakkan juga bangsa aku di dalam ini. Kita lemah sebab kita dijajah. Pemikiran kita sudah dikawal. Kan tadi takrifannya apabila mengawal pemikiran. Intellectual terrorism. Saya namakan ialah intellectual terrorism. Dia memanipulasikan kita punya kebolehan akal. Dia meletakkan kita supaya personality kita menjadi rendah diri dan sebagainya sehingga kita tidak mampu untuk bersuara. Tetapi tok nenek kita tidak begitu. Tok nenek kita dulu, kalau dalam beberapa catatan, ada menyebut bahawasanya mereka itu telah berhijrah ataupun telah berlayar di lautan-lautan besar dan mengalahkan Greek dan Rom. Ini disebut dalam beberapa buku catatan dan jurnal-jurnal ilmiah. 1000 BC, dia ada sebut millennium, first millennium. Maksudnya 1000 BC. Kalau dia kata second millennium, bermaksud 2000 BC. Third millennium, bermaksud 3000 BC. Ini bermaksud orang Melayu sudah wujud semenjak 1000 BC lagi. Sebelum 1000 tahun kelahiran Nabi Isa AS, orang Melayu pelayan yang hebat. Mereka telah pergi berlayar di kawasan-kawasan yang di kawasan Eropah. Mereka ini lebih mahir daripada Greek, lebih mahir daripada Rom. Saya ingin kongsi ya sesuatu di sini ya. Disebabkan saya buat research saya melakukan research dalam bentuk yang saya microhistory. Walaupun saya bilang bahasa, tetapi saya bilang bahasa historical linguistic. Jadi saya menyentuh tentang microhistory, tentang kajian saya daripada atas lagi. Daripada Nabi Adam dan seterusnya turun ke Ummah dan seterusnya Anbiya. Jadi kita dapati, kita jumpa data-data bahawasanya Greek itu ada yang pseudo, ada yang palsu. Mereka telah melantik lebih kurang dalam 20 orang ahli sejarah dan benda ini telah terbongkar apabila seseorang daripada mereka, ketua mereka memberitahu mereka telah menipu. Mereka telah menipu dengan membuat acah dan mencipta sejarah di Greek itu. Memang ada kesan sedikit sahaja, tapi mereka membesar-besarkan itu. Dia mengaku dia menipu selama 12 tahun. Daripada 1970
76. Sehinggalah dia mengaku ada keluar dalam surat khabar dan sebagainya. Saya ada simpan keratan itu. Mereka mengaku mereka menipu. Ada kenyataan itu. Dan kenapa mereka menipu? Kerana mereka ingin mencipta artifak. Kadang-kadang artifak ini susah nak dapat untuk membuktikan meletakkan negara anda atau bangsa anda di tempat yang selari dengan tamadun dunia, terpaksa mencipta artifak. Satu. Yang kedua, anda mengakui, bangsa anda mengakui bahawasanya artifak itu merupakan artifak yang genuine. Dengan anda sendiri meletakkan tarikh carbon dating dan sebagainya. Itu salah satu dari pseudo history. Dan itu berlaku di Greek. Tetapi kita yang dijumpai di Kedah Tua ini oleh Prof. Mokhtar, itu adalah genuine. Orang Melayu ini dia jujur tau, terhadap bangsa dia, terhadap diri dia. Sebab itu dia kadang-kadang kena tipu. Orang Melayu, sikap orang Melayu jujur, dia tidak menipu. Jadi kalau dah jumpa dia bukan dia sendiri yang meletakkan tarikh itu, tapi dia bagi pada orang lain, bangsa lain. Kajilah aku jumpa. Orang lain bukan begitu, orang lain dia sendiri yang kaji. Bila kita terlalu jujur, kawan-kawan yang sekitar kita ini, yang bangsa lain mempertikaikan. Mempertikaikan kejujuran kita itu. Tetapi yang tak jujur tu tak dipertikaikan pun. Itulah dunia. Ya. Okey, back kepada ini. Jadi di sinilah ya. Dan Funan itu 2000 dia buat sini. Sebenarnya peta kuning yang saya tunjuk tadi, dia terlalu, dia buat terlalu sikit tau. Sebenarnya lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Maksudnya di sini Sungai Batu adalah tamadun tua kalau berdasarkan kepada penemuan itu. Namun kebelakangan ini kita ada dengar bahawasanya terdapat juga tempat untuk relau besi itu di India. Saya ada bincang dengan Kedah Tua. Saya kata kalau mereka mendakwa di India pun ada dan ingin mengatakan yang ada di Sungai Batu itu hasil daripada knowledge transferring daripada India, saya agak kurang bersetuju. Kerana ini telah dibuktikan oleh Al-Biruni. Ada dua Islamic scholars yang mengatakan bahawasanya besi kalah ini adalah antara yang terbaik di dunia. Pertama Al-Kindi. Al-Kindi sekitar 800 Hijri. 800 Hijri. Tak silap saya. No, Al-Kindi. Dia mengatakan bahawasanya ada 3 besi terbaik di dunia. Pertama dia kata besi Yaman. Kedua besi kalah. Disebut kalah. Yang ketiga besi India. Kemudian 900 Hijri datang seorang lelaki lain, scholar lain bernama Al-Biruni. Al-Biruni ini sebelum dia tulis buku Al-Jamahir itu, batu-batu permata itu, dia menulis satu buku lain yang menceritakan tentang kehebatan, tentang kedudukan dan kehebatan kerajaan India. Ya, dia menulis dengan detail sekali. Al-Biruni tentang India. Tetapi yang peliknya sesudah dia menulis buku itu, sebelum dia menulis buku Al-Jamahir itu, buku permata itu, dia dalam buku Jamahir dia kata besi yang terbaik datang daripada kalah. Daripada kalah. Dia kata pedang Yaman itu sebenarnya besinya adalah daripada pedang kalah. Daripada besi daripada bumi Kedah. Kemudian diambil besi itu kemudian ditempa di Yaman, dinamakan besi Yaman, pedang Yaman. Saiful Yaman. Dan bila ditempa di Yaman, harganya tinggi. Sekiranya ingin mengatakan relau di negeri Kedah itu adalah transfer, knowledge transferring daripada India yang baru dia orang jumpa itu, bagaimana Al-Biruni tidak pernah menyebut ini dan menyebut bahawasanya besi terbaik adalah daripada kalah. Dan relau-relau di kalah itu meliputi 1000 kilometer. Saya beranggapan bahawasanya tamadun relau-relau besi di kalah itu wujud terlebih dahulu dan hasil daripada hubungan dengan Mesopotamia dan Mesir. Dan kita maklum India juga mempunyai hubungan yang kuat dengan Mesir. Kerana India membeli emas daripada Roman dan berhubungan dengan Mesir untuk penjualan
senjata. Ya. Okey. Daripada sini kita jelas berdasarkan bukti besi. Bagaimana pula dengan bukti bahasa? Bukti penggunaan bahasa seperti dalam saya sebut dalam video-video saya, bahasa kita sudah ada bahasa. Apakah takkan kita tidak ada bahasa sekiranya kita mampu, orang Melayu mampu membina kapal besar, berlayar ke laut besar, dan orang Roman dan Roman dan Greek juga tahu tentang kehebatan orang Melayu ini dan pernah belajar macam mana nak buat kapal dengan orang Melayu ini, takkan kita tak ada bahasa. Teruk sangatlah kita ni. Kita sudah ada bahasa. Bahasa sebagaimana disebut oleh Profesor Tegut dalam bukunya Chamic 2000. Yes. Dialect, languages, dia kata bahasa Aceh, bahasa Kedah, bahasa Kelantan dan juga bahasa Iban dan ada lagi bahasa-bahasa lain adalah berasal daripada bahasa Melayu Cham kuno. Tetapi ia hanya dalam bentuk disyllabik dan monosyllabik sahaja. Apa maksud disyllabik? Ada dua suku kata. Monosyllabik satu suku kata. Kalau disyllabik seperti aku, kamu. Kalau monosyllabik ialah mu. Mu. Itu satu. Satu. Dia satu-satu juga dia panggil. 7 dia kata juh. So itu bahasa lama kita ya? Itu bahasa lama. Ialah bahasa Cham kuno. Bahasa kuno. Melayu Cham. Bahasa Melayu kuno adalah bahasa Cham kuno. Cham kuno. Tapi okey. Kalau kita tengok tulisan sekarang, itu tulisan Cham sekarang, itu bukan tulisan asal. Simbol itu sudah berubah. Simbol itu sudah berubah kerana apa? Kerana pemerintahan, kerana sentiasa dijajah. Bila dijajah, apa maksudnya? Berlapis-lapis tau, macam kita timbus tanah. Tanah yang asal tu dah tak nampak. Mari penjajah yang pertama, padang tambur tanah lain ataupun letak tanah lain. Mari yang kedua, tanah yang kedua. Tanah yang ketiga, tanah yang keempat. Jadi mana asal-usul kita? Duduk kat bawah sekali. Habis kalau kita tak buat excavation, kita jumpa ke tak? Tak jumpa. Itu yang kita nak jumpa kat atas tu lah. Kita nak jumpa kat dalam ya, jadi bila jumpa yang dah penjajahan kali kelima tu, oh ini rupanya buktinya. Padahal dia duduk dalam lagi. Dah ditutup. Itu, lapisan itu. Okay. Sekarang ni Prof telah menceritakan bagaimana teknologi yang telah wujud lama di Kedah Tua dan juga bahasa kita di apa ni? Cham. Saya sambung. Ya. Dr. Azman, saya nak sambung sikit pasal bahasa itu. Ada blogger dalam TikTok, dia komen saya punya video tentang bahasa, saya kata bahasa rencong itu, tulisan rencong itu. Dia kata mana ada tulisan rencong yang saya sebut itu dalam bentuk BC. Dia kata hanya kita jumpa tulisan rencong hanya bertarikh 14 ED. Kurun yang ke-14 ED dia kata. Saya dengar, saya terkejut juga. Saya akan jawab apa yang kamu cakap ini. Dia kata 14, dia kata 14 ED, kurun yang ke-14. Kurun ke-14 bermaksud 1500 ED. Maksudnya dia kata tulisan rencong itu hanya baru muncul dalam 1500 ED. Sebab dia kata 1300 ED sebab dia kata kurun yang ke-14. So ke-14 tahunnya 1300. Sebenarnya yang dia kata dalilnya apa? Ada manuskrip ujung tanah. Manuskrip ujung tanah itu manuskrip 1300, kurun yang ke-14 itu adalah manuskrip yang ditulis dalam tulisan rencong, bukannya bermula tulisan rencong. Itu kena belajar lagi. Jangan cepat kita nak buat refute kepada orang, video-video orang. Jadi dia sebenarnya, pasti yang peliknya lagi, dia kata tulisan yang ditulis tu dia tak tulis dengan pensel, dia kata dia guna pisau. Dia kata itu lagi. Kurun yang ke-14, 1300 sudah ada orang tulis pensel, gunakan dakwat dan sebagainya, 1300 ni.
Okey Ya, Prof, ya. mungkin kita pergi ke, mungkin ada saya nak tengok sebab apa kita tengok teknologi kita, tulisan kita adakah usaha-usaha untuk masukkan balik benda-benda ni dalam sejarah? Mana sejarah dunia diberi pengiktirafan. Macam mana? Okey, saya ingat kita kena standardize dulu silibus kita. Silibus kita kena ubah. Sungguh. Kita kena ubah silibus. Saya ingat silibus yang perlu kita tu ada beberapa bahagian. Antaranya yang pertama ialah kita kena ubah info kepada anak-anak kita ni tentang kejadian manusia. Itu kita sebagai orang Islam, kita kena pegang Quran. Manusia itu mesti daripada Adam AS. Kita kena pakai ayat surah Al-Baqarah ayat 30 itu. Okay, itu wajib. Tak dapat ubah yang tu, kita gagal untuk ubah yang lain. Sebab itu key point dia. Kita ni manusia sebenar. Based on intellectual. Kita lah yang mampu mentadbir dunia. Jangan AI, jangan robot, jangan apa. Tak jadi punya, hancur nanti. Ya betul. Okey. Begitu semangat Prof untuk dengan apa ni subjek ini, dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Prof juga adalah pakar dalam bahasa Arab kuno. Jadi Prof telah membaca banyak buku-buku Arab kuno yang ada juga diceritakan berkaitan dengan Kedah Tua dan juga tulisan kebudayaan Melayu di situ. Jadi Prof, kalau kita itulah kita pun perlu faham dari mana asalnya kita, barulah kita ada jati diri yang kuat dan seterusnya kita boleh meningkatkan atau menyemarakkan semangat patriotisme di dalam diri. Jadi kalau kita balik kepada patriotisme ni Prof, ada dalam macam mana bentuk patriotisme yang disarankan dalam Islam Prof? Okey, sebenarnya ada kisah Rasulullah SAW. Dia ketika dia berhijrah, dia ingin berhijrah ke Madinah itu, ini daripada hadis riwayah Abu Hurairah, makna hadis sahih. Apabila dia ingin berhijrah ke Madinah itu, walaupun orang Mekah pada ketika itu amat membenci Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad SAW menitis air mata apabila dia ingin melahirkan berhijrah ke Madinah. Apa yang Rasulullah sebut pada ketika itu, dia kata apa? Dia kata hadis dia tujukan kepada Mekah, kepada bumi Mekah. Apa dia kata? Wallahi innaki la khairul ardillahi wa ahbu ardillahi ilayya walaula an ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu wa hadha abraz hadis an hubbil watan. Inilah maksudnya di sini ialah dari sebuah hadis tentang patriotisme, iaitu daripada Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, bermusafir itu adalah secebis azab. Kerana dia akan menyegerakan kita untuk pergi kepada keluarga kita. Tapi dia menambahkan lagi bahawasanya ketika beliau ingin berangkat ke Madinah, beliau berkata kepada Mekah, bumi Mekah, demi Allah, wahai Mekah, engkaulah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling aku cintai. Dan aku mencintai tanah Tuhanku. Sekiranya wahai Mekah, keluargamu tidak mengusirku, maka aku tidak akan pergi. Maka pentafsir-pentafsir membuat kesimpulan, inilah hadis ini menunjukkan tentang sifat patriotisme kepada tanah air. Walaupun Nabi Muhammad SAW dibenci, dihina dan dan mahu dibunuh Rasulullah SAW itu, tetapi hubbul watan terhadap tanah airnya, iaitu Mekah Mukarramah, tidak berubah. Karena bukan Mekah yang bersalah, tetapi ahlinya yang bersalah, yang telah mengusir baginda dan membenci baginda supaya keluar daripada bumi Mekah, ataupun ingin dibunuhnya baginda itu supaya tidak dapat menyebarkan agama Islam. Di sini hubbul watan merupakan satu sikap yang terpuji dan ini wajib bagi setiap daripada kita.
supaya kita kasih kepada tanah air kita. Dengan kasih ini kita tahu siapa leluhur kita. Kerana ini adalah tanah air kita. Dan juga kalau kita tengok dalam Islam dikatakan mempertahankan negara ada separuh daripada imam, ya Prof. Ada setengah mengatakan itu bukan hadis. Yang mereka ada perdebatan, ya. Hubbul watan nisful iman itu mereka mengatakan itu hadis makzub, hadis yang bohong. Ada yang mengatakan hadis maudhu', ya. Jadi tidak masalah dalam hal ini kan, dia tidak melibatkan akidah, ya. Tetapi kata-kata hikmah itu memberi satu perangsang kepada kita, generasi yang ada pada hari ini, menyayangi tanah air itu merupakan satu sifat terpuji dan perlu, serta amat perlu dalam keadaan sekarang ini. Dan hadis Rasulullah SAW tadi sebelum dia berhijrah ke Madinah itu bukti kukuh bahawasanya walaupun tanah air itu ahlunya itu membenci baginda, beliau mampu untuk menyayangi buminya kerana itu adalah bumi ardullah, dia kata, bumi Tuhan, bumi Allah, dan aku mencintai bumi Allah. Itu. Dr. Azman, saya ingin sambah sikit tentang silibus itu tadi. Ya, saya ingin sambah sikit silibus tadi. Untuk yang kedua, yang pertama tadi kita betulkan tentang kejadian manusia. Manusia itu terjadi ialah daripada Adam AS, satu. Yang kedua, kita mesti menceritakan alam BC kepada orang Malaysia ini. Alam BC. Kemudian alam BC itu alam kuno lah. Kemudian kita kena cerita apa yang berlaku selepas zaman Nabi Isa AS. Dipanggil awal klasik. Awal klasik. Dan barulah kita masuk kepada zaman sesudah Rasulullah SAW. Itu yang kita berjumpa dengan kerajaan Sriwijaya itu. Sriwijaya itu kalau termaktub dikata 68670. Sebenarnya ia bermula 500 lagi. 500 lagi, ya. Jadi 670 itu, sebelum 670 di mana? Kita sebagai yang saya kaji daripada atas, ya. Jadi kita nampak ianya ialah bermula di Kataha itu. Kataha, ya. Nanti saya bagi peta-peta sebenarnya di mana tamadun kita bermula, ya. Kemudian barulah kita pergi ke alam penjajahan, dan di situ baru datangnya bangsa Cina dan India sesudah merdeka, ya, dengan suruhan Jairet itu kena diberitahu dengan betul tu kepada generasi yang baru ini, dan even generasi kita pun kurang maklum pasal benda ini. Perlu diubah silibusnya dalam keadaan yang begitu, supaya jati diri orang Melayu tahu. Setakat ni generasi Melayu ni, budak-budak Melayu dia tak tahu nak pegang kat mana. Bila asal usul bangsa dia ni, bangsa Melayu ni, kat mana nak pegang? Hang Tuah ke? Hang Jebat ke? Parameswara ke? Melaka ke? Betul ke tu? Prof, macam Prof sarankan tadi, kita kena pergi ke AC sampai ke zaman Rasulullah, kan? Daripada cerita pasal kejadian manusia, kemudian kita kena cerita juga BC itu kat mana. Okey, BC dengan AC ni sehingga AD. BC kemudian AD selepas zaman lahir Isa AS. Okey. So dekat mana selalu kita nak dapatkan data-data ni, Prof? Yang boleh dalam kitab-kitab Arab. Kitab-kitab Arab tu bahasa kuno, Prof. Satu kitab-kitab Arab, dan juga dalam catatan Western Scholars pun ada. Okey. Western Scholars pun ada, yang Western Scholars academician yang jujur. Kita ada. Dan benda ni biasanya kita penulisan kita mesti dalam jurnal. Sebab tu di universiti ni memang dia ada department dan dia ada tu. Dia ada level-level dia. Tapi memang orang menulis buku, tapi buku itu sesiapa boleh tulis. Yang susah nak tulisnya adalah jurnal. Jurnal tu high impactnya. Sebab jurnal dia memberi idea yang baru dan benda betul. Dia ada orang yang tengok balik, review balik the articles tu. Adakah valid or not? Kalau tak valid, dia tak akan publish. Sebab itu kita nak tengok dalam media sosial ke apa, dalam Google, itu adalah satu yang independent study. Tetapi bila you di universiti, dan di universiti pula you ada takhasus dan you menulis
menulis untuk publication for your promotion dan sebagainya kan, dia mesti articles publish in high impact journal. Jadi untuk high impact journal dia melibatkan world level. Jadi rujukan semua kan? Rujukan yang konkret, authentic. Jadi benda-benda ini ada. Tetapi berapa kerat saja academics akan masuk dalam medsos untuk menceritakan benda ni. Sebab kebanyakan mereka tak suka duduk ni, mereka lebih suka duduk dalam office. Ya, saya rasa sudah tiba untuk academician ni keluar juga supaya membetulkan maklumat-maklumat dalam medsos ni. Dan juga saya dipahamkan di library seperti di London, di Netherlands ya, banyak cerita-cerita tentang Melaya, tanah Melayu pada ketika tu ya. Ya, Dr. Azman, saya pernah berhubung dengan Dr. Annabel. Saya berhubung dengan email. Saya tanya Dr. Annabel. Apa Dr. Annabel tu, bro? Annabel Galop. Dia adalah kurator dekat British Museum. Okey. Dan dia ni memang pakarlah dalam tulisan apa semua. Dia banyak buat paper. Saya ada baca beberapa paper beliau dan beliau memberi respon yang cukup bagus. Very polite. Saya tanya dia, saya perlukan database untuk alam Melayu. Apa dia jawab? Dia kata, we are very sorry, we apologize. We don't have that. Okay, saya tanya balik dia, if you don't have that, what type of manuscript do you have? We only have 130 above AD. Dia hanya ada 1300 AD above. Saya kata 1300 AD dah lewat, dah terlalu lewat. Dia kata betul, kami tak ada. Dia kata catatan dalam British Library itu hanya 1300 tahun ke atas, 1300 AD. 1300 maknanya zaman Pasai lah. Samudra Pasai. Dah mula Islam datang. Dia kata itu kami ada. Jadi saya kata, oh kalau macam tu British Library pun tidak lengkaplah infonya. Kami tak ada, dia kata. Bagaimana nak ada, kita nak cari info-info dalam kitab-kitab Arab. Dia ada sebut info-info itu. Sebagai contohnya ya, Dr. Azman, pasal Qaturah itu. Qaturah yang saya sebut dalam video dia saya itu. Qaturah itu, kalau kita baca beberapa kitab, dia nak cerita pasal Qaturah ni, you mesti kena boleh baca kitab Arab tua. Kalau baca hanya terjemahan, kemudian baca tak banyaklah 2-3 buku saja untuk cerita pasal alam kuno itu tentang macam mana hubungan nama Qaturah itu, tak dapat jawapan. Saya membuat kesimpulan cerita pasal Qaturah ini bukan saya seorang, saya dimonitor oleh 5 orang profesor. 5 orang profesor dari Poland, daripada Patani, daripada India, daripada Iraq. Profesor bahagian ekologi Iraq, lulusan Birmingham. Dan seorang lagi profesor daripada Sudan. Jadi yang monitor saya buat Qaturah ini Profesor Dr. Ghani, lulusan PhD Azhar, bahagian Hadaratul Islamiyah. Dia ni memang boleh baca kitab Arab. Memang tulisan-tulisan pun publish buku di Mesir, di negara Arab. Jadi Profesor adalah pangkat tertinggi dalam hierarki akademik. Yang lain monitor saya bab geologi, yang tu pula bab Mesopotamia, yang Poland itu pasti monitor saya bab Mesopotamia. Jadi gabungan antara profesor-profesor ini, dia melahirkan satu individu, memberi satu info yang baru kepada saya dengan naratif saya sendiri. Jadi pasal Qaturah ini sumbang sebab dia penting orang mereka untuk Patani, jadi dia nak tahu tau. Dia yang urge saya. Dia yang suruh saya cari data-data tu. Itu yang kita dapat banyak data tu. Itu yang ada Prof ada mention Qaturah tu daripada Cempar kawasan. Sebenarnya, ya saya ada baca, cuma orang silap faham. Campa itu di mana? Campa itu kemungkinan bukannya di Vietnam.
walaupun dia tulis itu adalah nantrang. Sebenarnya, okey, mungkin kita boleh pergi ke next Okey, slide. Prof. Sekejap, Prof. Saya rasa terlalu banyak input-input yang Prof bagi ni. Kita relaxkan dulu pelajar-pelajar kita ni. Okey, boleh. Okey. 6,000 sekarang Oh, online. ada, masya-Allah. Okey. Jadi sikit-sikit dia orang ni nanti Aku jangan tak dapat hadam check. kan. Okey, okey. Okey, mungkin kita take a break 5 minutes ya. Okey. Okey, silakan ni Rustia. Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara saya? Boleh madam. Okey, baik. Kita ada break untuk 5 minit. Saya nak ambil attendance untuk kelas HPD 119B. Okey, boleh? Saya panggil nama, mana nama yang dipanggil tu sila sahutlah saya supaya saya tahu yang dia ada dalam ni. Okey, Alisha Nazira. Ada, madam. Alright, Anis. Ada. Okey, Farah Adiba. Saya, madam. Alright, Lia Shazira. Lia Shazira. Okay, kalau tak ada, kena mention dalam group. Okay, Umairah Syamina. Umairah Syamina. Nurin Batrisha. Nurin Batrisha. Okay, Nur Syahira. Nur Syahira ada. Okay, Adam Iskandar. Ada madam. Alright. Ahmad Haris. Ada. Alright. Atif Ilham. Ada madam. Irfan. Saya madam. Okay, Nurul Amanina. Nurul Amanina. Madam panggil saya ke? Saya. Amanina ada. Okay. Nurul Syakira. Nurul Syakira. Ahmad Muzaki. Ada. Alright. Muhammad Alif. Saya madam. Okay. Muhammad Hazim. Hazim ada. Kalau tak boleh cakap, boleh type. Sebab saya nampak nama Hazim dalam ni ada. Okay. Daniel Azri. Ada Daniel madam. Azri. Ada. Okay. Muhammad Akmal. Ada. Okay. Nur Alia. Nur Saya. Alia. Okay. Nur Ilham Amani. Saya. Okay. Siti Nur Aisyah. Saya, madam. Okay. Adliana Afrina. Adliana Afrina. Afrina ada. Ahmad Zulkarnain. Ada madam. Okay. Mimi Mardiana. Mimi Mardiana. Safi Hafiz. Ya, ada madam. Okay, ada. Siti Soleha. Saya, madam. Okay. Atikah Najwa. Ada.
Okey. Okay, saya ulang untuk last nama yang tak sahut lagi ni. Yang pertama Lia Shazira. Lia Shazira. Lia Shazira tak ada eh. Okay, Umairah Syamina. Umairah Syamina. Saya nampak dalam ni ada nama dia tapi dia tak sahut ni. Kalau tak boleh cakap boleh tulis kat komen eh. Nurin Batrisha. Nurin Batrisha. Okay, tak ada eh. Nur Syahira. Syahira. Nurul Syakira. Ya, saya madam. Okey. Adliana Afrina. Saya nampak dalam ni ada Adliana. Okey, Adliana ada share dekat chat. Okey. Jadinya yang tak sahut Mimi Mardiana. Ada madam. Mimi ada eh. Okey, jadi untuk kelas B yang belum direspon Lia Shazira, Nurin Batrisha, Nur Syahira. Okay, jadi mana-mana kawan yang kenal mereka bertiga ni, suruh mereka PM saya, WhatsApp saya untuk maklumkan ada ke tak dalam ni. Mana-mana yang share device pun boleh maklumkan. Okey. Terima kasih. Kita akan teruskan sehingga tamat program pada malam ini. Okay, jelas ya semua? Jelas, madam. Jelas, madam. Jelas. Alisha ada panggil. Kenapa Alisha? Ya, Alisha ada soalan? Madam, kelas A dah ke madam? Kelas A, Bonda kata dia dah ambil semalam. Masa program You Stress With Us tu. Okay, so saya ambil kelas B saja untuk malam ni. Okey, baik. Alright. Okay, Nurin share dengan Alisha. Okay, note. Jadinya Lia Shazira lah ni yang tak dapat dikenal pasti. Nur Syahira ada WhatsApp saya. Lia Shazira tak dapat kenal pasti. Okay, faham? Alright, thank you. So kita akan teruskan sehingga tamat dan anda nanti akan ada sesi refleksi lah bersama kelas A dengan Bonda, kelas B dengan saya. Okay? So boleh tonton dan fahamlah apa yang dikongsikan oleh Profesor Dr. Soleha. Catat isi-isi penting. Alright. Kita bersiaran kembali dari Pusat Kurikulum UiTM Shah Alam. So kepada pelajar-pelajar kurikulum yang sedang mendengar sesi ini, jika pelajar-pelajar ada soalan yang nak ditanya, mohon type di Facebook Live Pusat Kurikulum UiTM. Hello, Prof. Hello, ya. Prof, apa ni? Kamera. Prof. Kamera. Saya tak off kamera ke? Ya, Prof. Saya rasa Prof off camera. Oh. Apa? Saya. Si on ya? Ha? Okey, Prof. Saya on. Saya tak ada tekan apa-apa tadi. Ya, mungkin siaran kot. Okey, tak apa-apa, saya boleh mendengar Prof punya suara. Okey. Ya. Okey. Mungkin ada lag sikit di sini. Okey. Okey, kita teruskan ya, Prof. Saya nampak je. Ya. Okey, no problem. Okey, Prof. Kita dah dengar bagaimana Rasulullah SAW sedih meninggalkan tanah airnya, ya. Dan juga macam-macam lagi tuntutan ataupun
tentang Islam dalam agama kita tentang sayangi negara. Ya. Jadi kita di UiTM ni, Prof, kita menggunakan konsep PESAT, PESAT, iaitu pemikiran, emosi, semangat, aspirasi dan tindakan. So daripada yang hujung kali tindakan lah. So daripada tindakan kita utamanya ialah pemikiran, pemikiran ataupun mind. Jadi untuk memupuk semangat patriotisme ni kita kena tanamkan di minda pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita dengan kualiti-kualiti yang tertentu, Prof. Jadi pada pendapat Prof, apa kualiti-kualiti tertentu yang mesti kita tanamkan di minda mahasiswa-mahasiswa kita supaya mereka sentiasa bersemangat dan mempunyai jati diri serta patriotisme yang tinggi, Prof. Silakan, Prof. Okey, terima kasih soalan tu. Jawapan saya mudah saja. Kena ada sifat jati diri yang sejati. Apa maksud dengan jati diri itu? Mesti tahu susur galur kita. Bagaimana nak dapatkan susur galur itu? Dalam silibus itulah. Balik kepada silibus itu balik. Kemudian di samping silibus kita perlu memperbanyakkan lagi penulisan. Wacana-wacana yang berbentuk begini. Memperbanyakkan lagi seminar-seminar, konferens-konferens, menaikkan lagi bangsa Melayu, jati diri kita, menceritakan tentang siapa datuk nenek kita. Bagaimana boleh terbentuknya bangsa Melayu ini? Ya. Bila bermulanya? Bila bermulanya itu? Jadi saya nak kepada next slide. Please. Next slide, saya nak tunjuk. Okey, di sini kalau boleh besarkan sikit ya. Ini adalah ujung kepada Banjaran Titiwangsa. Ni kita nak balik kepada maklumat yang betul tentang bumi kita ini. Kita ni adalah orang gunung. Melayu ini orang yang tinggal di atas tempat tinggi. Melayu ini adalah orang yang tinggal di gunung-gunung kerana Malaysia ni dulu ditenggelami air. Malaysia, Singapura, Sumatera, ada semuanya ini semua ditenggelami air dalam 6,000 tahun yang silam. Maksudnya dia berserta dengan bersamaan tarikh dengan banjir besar Nabi Nuh itu. Jadi kalau back kepada cerita ini, kenapa pula dibuat bulat itu? Itu ujung kepada Banjaran Titiwangsa. Maksudnya di sinilah merupakan pintu masuk. Kan dulu orang tak pakai orang dulu pakai kapal. Jadi pintunya adalah berada di sini. Di mana itu ujung itu adalah di kawasan Negeri Sembilan itu. Kota tua itu. Di situ pusat masuk. Adapun Gunung Geledang itu dia bukan di Banjaran Titiwangsa. Dia adalah terpisah. Maksudnya dia macam pulau. Jerai juga, Gunung Jerai juga dia terpisah daripada banjaran itu. Dia macam pulau juga. Sebab tu kita panggil Pulau Serai. Jadi ujung sini ada di Negeri Sembilan sekarang ini, Jejempol ini, kota tua ni. Dia sampai ke Himalaya. Inilah pasak Semenanjung Malaysia. Kita ni tak berpecah. Sebab kita melekat kepada banjaran ini. Banjaran dia punya pasak ni ujung kat sini. Jadi kalau kita dengar cerita kan Nabi Sulaiman semua tu, Zulkarnain semua tu, kata ada keturunan orang Melayu semua. Tu leluhur kita itu ya. Nabi Ibrahim tu lebih awal lagi. Kan cerita Ope ni ditulis dalam Western Scholars. Dalam catatan Arab, kitab-kitab tua Arab pun ditulis Ofir. Ada perkataan tu. Jadi kat mana Ofir? Ofir di ledang. Tempat emas. Ya? Ofir itu apa? Ofir itu gunung. Gunung ledang. Untuk mencari emas. Ini yang disebut oleh Claudius Ptolemy. Claudius Ptolemy dalam dia punya Ptolemy's Book of Geography, dia ada tulis tau, dia ada buat bahawasanya ini adalah Khurasan. Kita ni Khurasan. Khurasan. Khurasan dia kata. Khurasan ini adalah emas, semenanjung emas. Kita dengar Suwarna Bumi, Suwarna Difar kan, itu
India punya word. Sekarang Khurasan ini dalam Ptolemy punya tu. Ptolemy itu dalam sekitar 2 Masihi. Mana dia punya buku dia circa 150 AD. Dia pun dah AD dah. Kalau peta Al-Idrisiyah itu dia lebih ke depan lagi. Mana dalam 1000 lebih itu je. Itu. Mana kita ambil yang Ptolemy ini. Ini hujungnya adalah ini dia masuk, ini pintu besar ni, gate besar selain daripada yang Sungai Batu itu. Sungai Batu tu sungai menuju ke sana. Ini adalah, di sinilah raja-raja tua. Kota-kota besar ini. Saya pernah naik ke sini ni, memang kita ada nampak ada kesan-kesan dia. Istana-istana tua. Selain daripada di Jerai, Jerai itu, perkataan Jerai itu ada, kalau dia panggil sarai kan, dalam Muhammad itu maksudnya istana. Memang ada istana, banyak di situ, istana purba. Dan di sini juga ada kesan istana. Ini. Maksudnya Tok Nenek orang Melayu ni duduk di atas bukit. Raja gunung. Dia kena akui. Kalau orang tak nak percaya, itu terpulang. Sebab saya kajian BC, jadi kita nampak pergerakan itu. Mereka mencari emas di kawasan OP, Geledang ini. Dan ini dah ada bukti saintifik. Ada kesan takik pada batu-batu itu sebab dia nak keluarkan emas daripada vein. Dalam kuas itu dia ada vein. Kuas, batu kuas itu yang menghasilkan, dia dalam 2 keadaan. Sama ada dalam bentuk kepingan. Kat sungai-sungai itu dia boleh ada kan kepingan emas ni. Yang kedua, dia ada dalam kuas. Jadi macam mana nak keluarkan emas dalam kuas itu? Dia mesti gunakan mata kapak paling halus, 0.3 mm. Jadi baru dia dapat keluarkan emas daripada vein yang terdapat dalam kuas itu. Dan ini banyak terdapat di Ledang. Dia ada kesan 60 km. 60 km, dia kata kawasan yang was abandoned. Dia kata mining golden was abandoned. There. Memang ada. Kita memang ada catatan itu, info itu. Okay, next slide please. Next slide. Okay, apa yang berlaku dekat atas tadi? Pintu gerbang tadi. Ini sebenarnya. Inilah kota tua yang ada sekarang ini. Dan kita ada satu video tau yang di Anthony Eden, Prime Minister British pada tahun 1956, dia datang dengan helikopter berjumpa dengan orang Sakai di sini. Tanpa pengetahuan orang Melayu, orang Raja-Raja Melayu pun. Dia datang terus. Begitu kata tidak sopan lah. Tidak berhubung dengan raja-raja untuk berjumpa dengan orang Sakai di sini. Orang Sakai Melayu yang bukan Islam. Orang asli ini adalah Melayu sebenarnya. Ya, tapi yang ni mereka berjumpa atas alasan untuk komunis dan sebagainya. Sebenarnya itu atas kertas saja. Tapi sebenarnya mereka ingin meletakkan orang Sakai itu untuk menghilangkan orang Melayu asal di sini. Begitu lecehnya, kita tak tahu sebab jiwa orang Melayu ini dia tidak ada perasaan-perasaan keburuk kat orang. Bila terkena tu barulah dia rasa, alamak terkena lagi. Asyik terkena je kita ni kan. Okey. Itulah Prof. Kadang baik sangat pun tak boleh ya. Ya, betul. Dia ada kes-kes juga lah ya. Betul. Jadi kalau ikutkan Prof tadi, kita kena mantapkanlah jati diri kita dan identiti kita ya. Sejarah kita kena betul diberitahu kepada generasi. Baru kita tahu ini aku punya. Yeah. Kalau kita tengok Dr. Azman, orang Turki, orang Afrika, orang Hawaii, dia bangga tahu dengan budaya dia. Cara berpakaian, dia bangga. Dan cukup sensitif tentang tanah air. Dan kita perlu bina semangat itu kepada anak-anak muda kita. Ya. Jadi kalau kita tengok pun di Turki pun dia dah tukar nama Turkiye dengan nama asal dia. Maksudnya apa tu? Semangat. Semangat kepada tanah air tu. Ya. Okey Prof, mungkin kita pergi ke sekali lagi seperti kata Prof tadi, identiti lah Kalau kita kuat identiti kita tend to protect kita punya identiti dan itulah kita punya jati diri akan kuat. Jadi mungkin sedikit harapan lah Prof, kita pun dah dekat nak akhir sesi.
harapan Prof pada generasi muda sekarang ni kan, supaya lebih mengenali, mempunyai jati diri yang kuat dan seterusnya, semangat sayangi negara. Apa harapan Prof? Okey, saya berharap semoga pelajar-pelajar kita, terutama pelajar UiTM ya, di seluruh negara banyakkan membaca bahan yang betul. Ya, anda ingin menjadi seorang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Jadi nasihat saya sebagai seorang guru ya, pelajar-pelajar perlu mendalami ilmu. Bagaimana ingin mendalami ilmu? Mesti membaca. Mesti menjadi pelajar yang suka membaca dan menelaah serta berfikiran kritis. Membaca sahaja tanpa berfikiran kritis, anda akan menjadi pak turut. Membaca ni dia ada beberapa bahagian. Satu, okey, dah baca? Ya, saya dah baca. Baca je lah. Yang kedua, ya saya dah baca dan saya faham apa yang saya baca. Yang ketiga, ya saya baca, saya faham dan saya ingin menganalisa. Betul ke tak apa yang ditulis? Itu membaca. Okey, sekarang ni banyak medsos kan? Sekarang ni banyak medsos. Ramai yang suka tengok video medsos, TikTok, YouTube, FB Live dan sebagainya. Benda yang sama juga perlu anda analisa. Anda boleh mendengar maklumat, okey ya atau tidak. Anda boleh mendengar maklumat, anda faham dan tak faham, tanya. Anda boleh mendengar maklumat tetapi faham dan boleh analisa balik. Siapakah yang memberi maklumat itu? Ada credibility ke tidak? Buat kajian ke tak? Kalau duduk kalau hanya buat kajian, kalau hanya ingin mendapatkan rating ataupun mendapatkan like dan sebagainya, itu tidak genuine, dia tak akan kekal. Konten yang berkualiti dia akan kekal, dia akan berterusan. Orang akan suka. Kerana apa? Benda itu dibuat kerana lillah ta'ala. Kajian yang betul, kajian yang benar. Jadi pemilihan untuk mendengar kepada video-video itu perlu bijak lah. Semua orang ada 24 jam sehari. Tak ada orang ada 24 jam 5 minit. Tak ada. Semua sama. Jadi bagaimana 24 jam itu akan digunakan? Kenapa ada si A ni berjaya 24 jam juga ada. Si B ni sederhana 24 jam juga. Si C ni tak berjaya, gagal, tak reti. Apa maksudnya situ? Time management. Time management tak bijak. Si A tu kenapa dia berjaya ke depan? Dia tahu time management. Tapi time management perlu disusuli dengan ilham yang benar. Maksud apa ilham yang benar? Kena dekatkan diri dengan Tuhan. Itu kena jaga tu. Hubungan dengan Allah Ta'ala kena jaga. Hubungan dengan ibu bapa kena jaga. Hubungan dengan adik-beradik kena jaga. Hubungan dengan kawan. Hubungan dengan guru juga terutamanya kena jaga. Kerana itu adalah berkah kehidupan. Berkah kehidupan ni kalau Allah tak dia nak dapat bala, Allah tekis bala tu tau. Bala tu ataupun Allah hindarkan bala tu. Keberkatan itu, keberkatan hidup itu kita nak cari. Sebab tu hidup kita ini kita ada tanggungjawab. Bukan saja tanggungjawab kepada negara, tanggungjawab kepada ibu bapa, tanggungjawab kepada Allah Ta'ala itu yang perlu diutamakan. Solat jangan tinggal. Solat 5 waktu tu wajib. Nak bertambah lagi sunat tu terbaik. Jangan duk cerita benda-benda buruk pasal orang. Jaga mata dan jaga hati. Jangan tengok benda-benda yang boleh melarakan. Sia-siakan hidup kita. Dia tengok mata ni hati jadi gelap. Kita buat maksiat ni, hati jangan buat maksiat. Tak kiralah pelajar-pelajar mana, ITM ke, UiTM ke apa, pelajar UIA ke, semua pelajar. Semua yang bukan di universiti pun, di college, di sekolah menengah, sekolah rendah. Jaga hati. Nak jaga hati, jaga mata. Hati dengan siapa? Jaga hati dengan Allah dulu. Maksudnya di sini, syakhsiyah akan terbentuk bila hati itu bersih dengan Allah. Nak bersih hati kenapa? Kena jujur. Quran kena sentiasa baca. Kena sentiasa baca. Walaupun satu ayat kena sebut satu hari tu. Itu cara kita nak pretend ourselves ni
nak cipta perisai kita dengan keadaan yang semakin berbahaya setiap hari. Itu nasihat saya, Dr. Azman. Kepada sesiapa saja. Ya. Okey, terima kasih Prof. Itulah nasihat dan harapan Prof pada anak-anak muda kita pada kali ini, pada zaman ini. Kita ada satu soalan Prof daripada Alia Kastina Muhammad Asmawi daripada UiTM Shah Alam. Apakah tindakan negara untuk mengatasi masalah penjajahan minda di kalangan anak muda sekarang? Adakah tindakan ini memadai atau macam mana Prof? Silakan. Okey, soalan tu balik kepada perubahan kepada silibus tadilah. Apa-apa Dr. Azman, dia kena pergi kepada silibus tadi. Tu benda asas tu. Tak ubah silibus, macam ni lah kita. Anak-anak kita macam ni. Hanya akan mendengar ceramah-ceramah macam ni lah. Ceramah wacana macam ni dalam media, dalam medsos tu berapa orang sangat nak menceritakan info-info yang begini. Jadi kerajaan kena ada satu, kena mainkan peranan yang besar lah di sini. Terutama Kementerian Pendidikan lah. Kena betulkan balik semua yang ada. Sebab itu pun sudah tak direview lagi pun. Itu dah, silibus yang ada sekarang dah 50 tahun dah. Dia kena direview lah. Kalau benda-benda lain kat universiti kan kita review kan. Jabatan kerajaan pun direview kan. Tetapi buku sekolah itu masih direview. Tapi masih lagi berpegang pada yang sebelum itu. Macam kurikulum review lah Ya, kurikulum review tu pasti buat Haji. Supaya kita akan nak menuju kepada minda yang kebat kan. Minda yang betul lah. Makna maklumat. Kalau untuk melahirkan satu generasi yang berkualiti dan berkehadapan, terkehadapan, dia mesti ubah sistem tu. Kerana maklumat yang benar saja dapat membongkar cerita-cerita yang betul. Maklumat yang benar ni dapat menguatkan lagi pemikiran bangsa kita. Jadi maklumat sekarang tentang leluhur Melayu kita ni tak betul. Habis macam mana kita nak kuatkan minda generasi kita atau bangsa anak-anak Melayu ini menjadi kuat? Dia tidak boleh berhujah. Dia pergi peringkat internasional pun orang lain memandang lekeh pada dia. Kerana maklumat dia tak cukup tentang bangsa dia. Siapa yang kita rujuk buku-buku tentang diri kita? Kita rujuk buku-buku yang ditulis oleh Mak Saleh. Tak rasa malu ke kita? Sepatutnya kita ada buku kita, rujukan kita untuk bangsa kita tentang bumi kita, leluhur kita. Kita tidak mampu untuk berhujah tentang bangsa kita yang sebenar kalau kita masih lagi berpegang pada silibus yang sekarang. Prof, yang buku Tun Sri Lanang tu tahun bila Prof? Daripada mana? Sebenarnya buku Tun Sri Lanang itu tak silap saya dah ditulis dalam AD dah. Dia dalam dia dah 1300 ke atas itu kan, saya ingat itu. Baru je sebenarnya buku tu baru. Meru Mahawangsa 1300. Meru Mahawangsa 1300 ditulis balik oleh J.L. Wilkinson. Tun Sri Lanang ni dah masih baru lagi, ke depan lagi. Ya. Jadi buku yang ditulis oleh Tun Sri Lanang tu sendiri, saya dah baca, saya ada buku tu. Salatin tu kan. Buku tu banyak datanya salah lah. Minta maaf, saya terpaksa sebut di sini. Itulah, kita telah kehilangan sejarah kita telah hilang selepas, maknanya selepas Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad. Sejarah kita sebelum Isa tu memang tak wujud, tak ada. Sebelum Nabi Isa tu, kalau baca dalam catatan journals, international journals, kita dah ada 1000 tahun. Dia kata first millennium itu 1000 BC. Sudah sibuk lah tok nenek kita ni berhubung dengan Rom dan Greek. Itu yang Kedah lama tu kan, Kedah lama tu dah ada. Kedah lama, maksudnya cerita tapi tak ada dalam catatan. 788, kenalah tally lah dengan 1000 BC ni. Tally lah info tu. Kemudian selepas Isa tu klasik, awal klasik, dan late of the classic period itu pun kita tak ada info. Kita hanya buku sejarah kita 1400 cerita pasal para miswara. Adalah sikit Jok Kodes tu tulis pasal
Sriwijaya. Kemudian tapi dia Indianizekan kita. Saya akan sebut benda ni dalam orientalis penjajahan nanti pada 17 hari bulan ni dengan akak. Jadi bila kita tengok buku George Codes itu, Masya Allah, dia tak cerita pun. George Codes, Munas pun sama. Dia cerita benda yang Munas tu tahan juga. Yang George Codes ni dia Indianizekan betul. Terus Indianizekan. Kita ni. Dia tak sebut pun alam tu, dia tak sebut. Dia ni sebenarnya kurator dekat museum di Thailand. Kemudian dia mengambil maklumat tu, dia mengatakan kita ni adalah Hindu dan kemudian Buddha. Tak ada pun alam sebelum tu. Dan dia cerita hanyalah, penceritaan dia hanyalah kurun yang ke-2, 3 ke atas. Kita kena ingat ya, Indra Warman, Jaya Warman, dia sebut Warman tu di belakang diletak dalam semua Sriwijaya, saya panggil Sriwijaya. Sebab itu adalah kerajaan Melayu tu ya. Nah, kerajaan Melayu. Adakah Hindu dan Buddha? Kalau boleh ada time saya sambung. Dia kata apa tahu? Sriwijaya itu, Warman itu hanya daripada empat kurun yang keempat AD. Maksudnya 500 Hijrah. 500 Masihi sehingga ke 7 Masihi. Maknanya 800 Masihi. Barulah perkataan Warman itu ditambah. Jadi bila kita nampak Warman, semua tu agama Buddha, agama Hindu. Baru ditambah oleh penulis-penulis istana yang ada hubungan rapat daripada India, yang ada hubungan rapat dengan pemerintahan pada ketika itu. Jadi dia orang kata dia nak cari inskripsi kan. Jadi inskripsi itu adalah tulisan itu. Jadi mereka mengandaikan kita adalah Buddha dan Hindu. Sebenarnya tidak. Kita ada catatan bahawasanya hubungan Sriwijaya ini dengan Umar Abdul Aziz. Ada surat sebelum Umar dihantar ke Muawiyah. Kita ada jumpa. Ini ada dalam semua dalam catatan Arab. Tapi malangnya kebanyakan pelajar-pelajar orang Malaysia tak boleh baca kitab-kitab Arab ni. Itu yang dia berpaksikan kepada dia tak percaya apa yang saya cerita ni. Pasal keturah, pasal surat menyurat tu tak percaya. Saya kata saya nak buat macam mana lagi, dah tak percaya sudahlah. Ya itu. Ya Prof. Kita semua ada bukti ya, ada reference semua kan. Kita ada dalam impact high impact, info high impact. Itu. Okey Prof, ada satu lagi soalan ni agak menarik juga daripada Nurul Ainur. Dia berminat ni pasal bahasa lama dan tulisan lama. Bagaimana nak memperkenalkan bahasa zaman dahulu ni, bahasa Cham tadi kan? Kepada anak muda dan dan juga tulisan rencong tadi kepada anak muda di zaman sekarang ni lah. Diorang nak tahu juga. Sebenarnya tulisan rencong, ya saya dah jawab tadi tulisan rencong yang bloggers tu. Saya refute lah yang dia bagi tu. Apa yang saya sebut dalam video saya tu, benda tu betul lah. Sebenarnya tulisan rencong Makassar, Bugis ini adalah antara terawal dan Batak. Terawal dia adalah pengaruh Phoenician. Ya. Saya ingin betulkan maklumat yang blogger tu kata, dia kata tulisan dunia ini asal daripada hieroglif. Mesti salah. Tulisan Latin, tulisan yang non-Semitic yang paling awal sekali dicipta oleh orang Phoenician. Sebab tu kita tengok tulisan Batak, tulisan Rencong, tulisan Lampung itu semua, dia ada mirip ataupun been influenced by the Phoenician. Betul. Okey. Ini bermakna tulisan ini adalah tulisan asal kita. Memanglah dia di Rencong itu, tapi di Redang itu di Sumatera. Sebab itu pusat yang paling awal sampai. Ya, bila daripada Laut Hindi itu. Kemudian kita dulu satu ya dengan Sumatera itu. Kita satu tanah ya. Kemudian untuk bagaimana nak belajar mana? Kita kena tambah dalam silibus itu tadi. Itu secara rasmi lah, kalau nak secara rasmi. Kemudian tulisan rencong itu memanglah dulu itu. Kalau 1400 dia dah tulis. Kalau dia dah tulis. Ada guna pensel. 700 BC sebagaimana yang disebut oleh Syahradat itu, influence daripada Phoenician itu direct. Maknanya orang daripada Mesopotamia, Palestin itu berhubung dengan Batak, dengan orang Rejang, berhubung dengan Bugis, berhubung dengan Makassar itu direct. Dia kata tulisannya lebih kurang serupa. Ya, saya ada artikel itu. Kalau tak percaya, saya ada artikel itu
disokong oleh 10 profesor. Artikel tu pada tahun 1927 lagi. Itu kajian saya, kajian klasik. Ya. Kemudian saya nak untuk menambahkan lagi tu, dan saya nak ambil kesempatan sini, kalau mengatakan bahasa Tamil itu yang paling utama, dia kata ada 200 tahun, oh itu tak betul. Dia kata Sanskrit tu bro. Oh jangan percaya. Itu dalam Google mereka boleh ubah, edit. Itu masalahnya. Sekarang ni boleh ubah apa? Sebab tu saya ada video, maklumat dalam Google sudah diubah. Jadi kita yang academician yang based kepada dokumentasi ni, kita baca, kenapa kita baca kitab-kitab ni, buku ni lain. Even orientalis yang awal-awal pun cerita benda lain. Bahasa paling utama dunia ialah bahasa terawal adalah dalam tulisan Epik Gilgamesh. Tulisan dalam bentuk paku tu. Dia ada iras dengan phonetian tu, tulisannya panjang-panjang tu. Macam tulisan rencong itu. Bukannya Tamil. Tamil ini pun datang daripada Ethiopia. Mereka pergi berhijrah ke India. Tamil ini sudah baru. Kena faham tu. Saya beritahu benda yang betul lah sebagai seorang yang mengkaji histori linguistika ni. Saya dalam pemikiran bahasa, peradaban manusia, kita boleh jawab lah benda ni. Jadi kepada pelajar itu tadi, nak letak dalam silibus. Kalau nak suruh jadi rasmi. Jadikan dia maksudnya apa? Kalau bukan wajib pun ataupun optional. Nak belajar, macam kita nak belajar bahasa asing lah. Jerman ke, Perancis ke, Cina ke. Selitkan juga nak belajar bahasa ni, nak cara nak menulis ni. Saya melihat Dr. Azman, tulisannya sophisticated. Tulisan rencong ni. Tulisan ni melambangkan akal tau. Intelektual seseorang. Jadi kalau inilah yang ditulis oleh tok nenek kita dulu, memang mereka hebat. Tulisannya rencong tau, macam tepat tau. Sebab tu mereka boleh membina kapal besar. Prof ada apa makluman ke apa ni grup-grup mana yang still lagi menggunakan rencong, menggunakan bahasa kita lama. Dapat info daripada Sumatera, mereka ada mereka ada belajar bahasa tu dan sekarang saya nampak ada dah ini. Ada dalam medsos tu ajar. Tulisan dia nampak bijak tau. Sophisticated. Saya suka tengok tulisan dia. Ya. Kalau Batak itu dia agak berubah sikit. Tapi the influence is there, influenced by the Phoenician tu. Orang yang mula-mula invented non-semitic alphabet adalah Phoenician. Adapun hieroglyph itu dalam bentuk bergambar. Daripada Mesir, dia bukan tulisan rencong rejan asal daripada, tidak. Adapun yang Brahmik semua itu, dia adalah pengaruh daripada Semitic tu. Kan dia di sebelah, dia dekat dengan utara Iraq, Syria dan sebagainya tu. Ada pengaruh itu. Okey Prof, terlalu banyak data-data ni Prof. Dan kepada para pelajar yang mendengar ni, itu satu cabaran kepada anda semua ya. Untuk melihat balik bahasa dan tulisan yang pernah dulu diguna pakai oleh Melayu Bumiputera di kawasan Asia Tenggara ini. Ya. Jadi Prof, kita sekarang berada di akhir wacana ni Prof. Prof masih lagi bersemangat ya. Pelajar-pelajar pun kita tak boleh bagi banyak-banyak sangat nanti Prof. Nanti dia suruh dia pelajar-pelajar ni akan kena buat refleksi Prof. Untuk program Prof ni dan dia dinilai refleksi dia orang akan dinilai oleh jurulatih kurikulum. Jadi mungkin sedikit mungkin tiga poin yang Prof rasa nak di-share lah. 3 poin ni kira macam take away point lah pada pelajar-pelajar kita untuk dia fikirkan. Fikirkan dan cubalah untuk boleh buat refleksi ke dengan poin-poin ini. 3 poin Prof, silakan. Okey, yang pertama kita kena tahu takrif penjajahan minda. Yang saya sebut tadi dalam slide yang pertama tadi, yang mula-mula tadi. Apa maksud penjajahan minda? Iaitu menjajah kemampuan akal kita, sedangkan Allah dah bagi kemampuan akal kita tu lebih. Tapi disebabkan ada influence by ataupun dipengaruhi oleh unsur-unsur asing kepada terhadap akal kita,
yang telah mencemari ya khazanah-khazanah kita, mencemarkan nama-nama leluhur kita dan menukar persepsi kita terhadap ulama-ulama kita, itulah yang dikenali sebagai penjajahan minda. Justru dia akan melahirkan satu individu ataupun generasi yang tidak kekal jati diri. Masih ragu-ragu terhadap kehebatan bangsa dia sendiri. Pertama. Yang kedua, bahawasanya bangsa Melayu ini sudah wujud semenjak sebelum zaman Nabi Isa AS lagi. Di mana bukti-bukti ini ada tercatat dalam jurnal-jurnal high impact ilmiah. Dia tidak ada dalam buku-buku recehan, tak ada. Sebab orang kita tak menulis. Bangsa yang menulis ialah bangsa yang bangsa lain yang menulis tentang kita apabila ingin menceritakan tentang siapakah orang Melayu itu. Ya, okey. Maknanya telah wujud sebelum Nabi Isa lagi. Maknanya 1000 BC itu confirm. Adakah hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Ada hubungan dengan Nabi Ibrahim. Okey. Yang ketiga, orang Melayu ini adalah tinggal pada peringkat permulaan mereka adalah orang gunung. Raja-raja Melayu ialah raja-raja gunung. Mereka tinggal di Banjaran Titiwangsa itu. Itu merupakan kota tua. Pintu kepada kota tua itu adalah di kawasan Negeri Sembilan itu. Di Jempol itu, ya. Itu kawasan tu kena bongkar itu balik tu. Kena tulis itu. Di situlah ada perlombongan emas dan sebagainya. Selain di Sungai Batu merupakan pusat peleburan besi. Relaunya seluas kawasan relau ialah 1000 km ke atas sehingga ke selatan Thailand. Dan Thailand itu dulu adalah milik kita. Ya, kalau saya tak ingat nak tunjuk peta ya sebenarnya. Tak apa itu. Jadi sekarang ini itu adalah yang ketiga lah. Saya rasa dah dapat 3 poin ya, Datuk Azman? Ya, sudah dapat. Okey, terima kasih Prof. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar semua, begitulah pandangan dan nasihat ahli ilmuwan hebat kita pada malam ini. Yang berbahagia Prof. Dr. Saleha Haji Yaakob, dan kata-kata itu pasti akan sentiasa kita ingati dan pastinya akan menjadi rujukan buat kita semua nanti dalam menjadi warga, pelajar dan juga mahasiswa di universiti. Terima kasih bagi Prof atas kesediaan bersama di wacana yang dijayakan oleh Pusat Kurikulum. Untuk makluman Prof, pelajar yang berdaftar adalah 47,000 orang. Jadi 47,000 orang pelajar-pelajar UiTM di seluruh Malaysia akan membuat refleksi program kita pada malam ini. Jadi pastinya kami sentiasa mendoakan yang bagi Prof terus diberi nikmat kesihatan yang baik, semangat yang sentiasa membara dalam berjuang menyemai semangat patriotisme dan juga memperjuangkan asal-usul keturunan susu garun alam Melayu Bumi Putera di Malaysia ini. Jadi apa mahu daripada saya, jika ada salah silap dan juga sepanjang mengendalikan majlis ini, saya serahkan kepada pengerusi majlis, silakan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Saleha Yaakob atas wacana yang disampaikan sebentar tadi. Diharapkan segala input yang dikongsikan pada malam ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Sedikit peringatan, para jurulatih, pelajar dan bukan warga UiTM Okey, para pelajar dengar tak suara saya? Dengar, Madam. Dengar, Madam. Alright, good. Okey, jadi kita dah mendengar wacana semangat patriotisme yang disampaikan oleh Profesor Dr. Saleha dari UIA daripada pukul 8 lebih kurang 8.25 sampai pukul 10 ni. Jadi dalam grup saya dah bagi link kehadiran. Okey, jadi para pelajar semua anda kena isi link kehadiran ini, di mana link ini merupakan daripada Pusat Kurikulum. Okey. Kemudian untuk sesi refleksi akan dijalankan pada minggu depan bersama dengan pensyarah kelas masing-masing lah. Untuk A dengan Bonda, untuk B dengan saya. Mana-mana yang tidak hadir untuk kelas B, sila beri saya surat sebab ketidakhadiran. And then nanti boleh refresh ataupun recap balik perbincangan ataupun ceramah profesor ini di link YouTube Pusat Kurikulum. Nanti saya akan bagi link dalam grup kelas.
Dan kemudian anda boleh hadamkan semulalah sebab saya rasa sharing dia bagus, cuma agak berat lah bila dah malam-malam ni. Kemudian bagi yang ada test lagi esok kan, nak fahamkan. Jadi nanti boleh recap balik weekend nanti untuk kita bincangkan pada kelas minggu hadapan. Okey, faham tak semua? Faham, Madam. Okey, Faham. alright, good. Okay, last, Bonda Su ada nak cakap apa-apa? Bonda ada nak cakap apa ke? Sebelum saya tutup untuk malam ni. Bonda ada kan dalam ni? Okey, mungkin Bonda Su ada masalah teknikal agaknya. Sebab saya nampak dia ada dalam meeting ni tapi tak dengar suara. Okey. So itu saja. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan kepada kelas A dengan Bonda, kelas B dengan saya. Terima kasih atas komitmen dan juga bersama semua para pelajar untuk program pada malam ini dan insya-Allah kita semua akan berjumpa pada kelas minggu hadapan sebelum anda cuti Raya Aidiladha nanti. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada, Madam. Okey, tak ada. Okey. Tak ada, Madam. Alright, okay. So selamat malam, selamat berehat. Mana-mana yang ada test, selamat maju jaya saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Terima kasih, Madam. 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 Madam.